kasih atas kerjasama semua. Majlis kita diteruskan lagi. Terima kasih kepada penceramah kita. Dapat berjumpa lagi nanti dengan Ros ya. Okey. Majlis kita diteruskan lagi dengan sesi kita yang kedua, iaitu untuk menjemput penceramah kita yang kedua, iaitu Ustazah Rozita. Ustazah Rozita ni memang tak asing lagi lah pada pemimpin-pemimpin PPIM ya. Dah biasa dah program mesti ada Kak Ita kita ya, atau Ustazah Rozita. Jadi saya tak nak melengahkan masa nak bercakap panjang. Saya mohon semua ahli PPIM, pemimpin PPIM, kita teruskanlah dengan ceramah motivasi untuk pemimpin PPIM kita. Kita terus bawakan khas Ustazah Rozita Abdul Hamid untuk mengupas tajuk Pemimpin Hebat Puteri Cemerlang. Dengan segala hormatnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Amin. Terima kasih kepada saudari pengacara majlis yang berusaha semua barisan ahli jatuh kuasa tertinggi PPIM Negeri Melaka, seterusnya para pemimpin, guru-guru di seluruh negeri Melaka dan hadirin hadirat yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada petang yang berbahagia ini, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita terus Allah beri nikmat hidup dalam bulan Syaban, sihat tubuh badan, dan semoga dengan perkongsian yang dinamakan pengisian banyak pada petang ini, walaupun ada mesyuarat agung, tetapi ia merupakan majlis ilmu. Jadi kita yakinlah bahawa Allah kata barang siapa menghadiri majlis ilmu dengan keadaan dia sangat bersemangat, nescaya Allah ampunkan dosa kita, Allah murahkan rezeki kita, Allah sihatkan tubuh badan kita. Jadi pada petang yang berbahagia ini selama setengah jam, jadi Ustazah akan fitkan bersama sahabat-sahabat. Jadi kepada semua kakak-kakak yang pangkatnya kakak pada diri saya mohon maaf untuk mengambil sedikit masa mengotai untuk slot ini. Bukan pandai, bukan bijak, tetapi sebagai berkongsi ilmu bagaimana yang dikatakan pemimpin hebat Puteri Cemerlang. Sebut pemimpin hebat, ia bermaksud kita sebagai guru, pemimpin puteri Islam. Sama ada di sekolah, di zon negeri. Okay? Dan apabila disebut Puteri Cemerlang, siapa? Puteri Cemerlang itu adalah anak-anak puteri kita. Sama ada di sekolah rendah maupun di sekolah menengah. Jadi pada petang ini ada 5 tips, insya-Allah. Mohon doa sahabat-sahabat, kakak-kakak doakan saya doakan kalian semua, kita sama-sama amalkan 5 tips bagaimana nak jadi seorang pemimpin yang hebat. Kerana kalau kita dapat buat, insya-Allah kita akan melahirkan anak puteri yang hebat. Insya-Allah ikut kemampuan kita. Saya tahu ada di kalangan kakak ataupun sahabat-sahabat saya di depan mata ni mungkin Allah dah duga dengan dia dengan penyakit macam-macam kan. Jadi kita mohon pada Allah, tak apa. Tak apa. Allah duga mungkin kita suami sakit, ya kita punya anak-anak sakit. Okay, mungkin dekat sekolah kita ada masalah sikit dengan pentadbir kita atau guru-guru kita atau anak-anak murid kita dengan ibu bapa. Itulah namanya cabaran yang Tuhan jadikan kepada kita. Kalau kita sabar, kita tabah dan kita cari jalan penyelesaian, nescaya Allah kurniakan kita jadi pemimpin hebat, insya-Allah dunia dan akhirat. Tips yang pertama, bagaimana nak jadi pemimpin hebat Puteri Cemerlang? Jawapannya yang pertama adalah adanya budaya suka mendengar. Suka mendengar. Ni. Kita ada 2 telinga. Semua orang ada 2 telinga. Ada kat sini ada 4 telinga. Ada 5 telinga. Kalau ada tu adalah ya ajaib lah tu. Kita semua ada 2 telinga. Kita mohon pada Allah dengan 2 telinga ini kita mampu jadi pemimpin yang hebat. Dan akhirnya tindakan kita, apa yang kita buat akan melahirkan puteri yang cemerlang di sekolah kita. Sama ada di sekolah rendah maupun di sekolah menengah. Jadi dalam hal suka mendengar ataupun tabiat suka mendengar ini, apa maksudnya sebagai pemimpin puteri Islam khususnya pada petang ni? Kalau nak ambil tips sebagai isteri, sebagai guru, sebagai kawan, sebagai adik-beradik, sebagai ahli jawatan kuasa mana-mana jawatan kat sekolah ke kat kampung, tak apa. Tetapi oleh kerana fokus kita punya program pada petang ini, anjuran PPIM Negeri Melaka, so fokus pertama bagaimana kita nak jadikan
seorang pemimpin yang hebat itu bermula dari pertama adanya budaya suka mendengar. Kerana orang yang ada budaya suka mendengar ini nescaya dikatakan ada telinga yang tajam. Apa maksudnya? Pada sahabat-sahabat, kakak-kakak yang saya hormati, di sinilah maksudnya. Nanti kalau sekarang ni kita PDPR, kita banyak online. Sekolah rendah dah buka, alhamdulillah. Setakat ini walaupun ada kes yang tidak menjangkau banyak kan, tetapi kita terus berdoa pada Allah. Bukan nak menolak ujian Allah, tetapi berdoa pada Allah. Dengan pandemik COVID-19 ini, Allah menjadikan kita guru yang lebih hebat dengan cabaran pandemik COVID-19. So yang pertama apa nak buat bila kita dah mula buka sekolah, sekolah rendah, sekolah menengah masih online, termasuklah sekolah kita. Bermacam-macam masalah. Terutama tingkatan 1 yang kita nak tahu mereka ini keahlian, masuk keahlian baru tingkatan 1 yang dah lama pula tak muncul-muncul. Dan saya yakin kebanyakan sekolah menengah yang tidak ada proses pendaftarannya belum dapat dilaksanakan kerana cabaran ini. Tetapi kita jangan lepaskan itu sebagai satu masalah. Jadi kita ambil sebagai satu cabaran bagaimana? Iaitu kita menggunakan telinga kita. Okay? Kita dengar keluhan, kita berwhatsapp, online, kita mendengar hebahan-hebahan melalui zon negeri yang disampaikan oleh jawatankuasa zon kita dan negeri bagi kita memperkukuhkan. Sebab itulah kita mohon kepada semua guru pemimpin. Kita dah ada program online ni sejak daripada tahun lepas. So tolonglah masuk, raikanlah. Sebab itu walaupun ada masalah kita cuba raikan. Ini yang dikatakan kita ada telinga. Dan orang yang ada telinga ni tuan-tuan, dia tak mudah marah sebab dia boleh mendengar sama ada keluhan ataupun kegembiraan. Sebab itu orang yang ada telinga ni dia akan menjadi seorang guru yang macam mana? Guru yang bukan dikatakan simpati tetapi dia letakkan paling tinggi iaitu empati. Sebab itu kalau kita baca Allah telah mengingatkan dalam surah Al-A'raf ayat 170. Izinkan saya mengungkap kata-kata Allah, kalamullah dalam bulan Sya'ban ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yumassikuna bil kitabi wa aqamus salah inna la nudhi'u ajral muslihin. Allah kata, orang-orang yang berpegang teguh dengan kitab Allah serta mendirikan solat, sesungguhnya kami tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berusaha membaiki keadaan hidupnya. Jadi kat sini sebagai guru yang ada dua telinga yang suka mendengar, so baiki mutu bagaimana kita membawa pergerakan Puteri Islam kita ke sekolah mulai tahun 2021. Mohon insya-Allah tidak ada perkara yang mustahil sebab Allah beri kita pertolongan. Kita ada kawan-kawan yang hebat. So kita ada telinga yang bagus. Okey? Yang kedua, bagaimana nak jadi pemimpin hebat supaya puteri kita cemerlang, iaitu kita mestilah ada apa? Sebab slide tak keluar ni, saya kena cari ni. Iaitu yang kedua, iaitu tentang bersikap mempunyai pemikiran yang terbuka. Pemikiran yang terbuka. Apa maksud pemikiran yang terbuka? Kita guru, kalau kita bersikap terbuka, katalah kawan-kawan kita kat sekolah tegur kita, pentadbir tegur kita, kita boleh terima dengan hati yang terbuka. Tidak mudah melenting. So jangan ada sikap mudah melenting, mudah nak marah, mudah nak salahkan orang. Apatah lagi mudah mengatakan diri kita lah yang paling bagus. Ini amat rugi. Sebab itulah bila adanya keadaan begini, nak jadi pemimpin yang sangat hebat, kita mesti ada sikap, iaitu sikap boleh menerima idea, hujah, maklumat daripada semua orang, terutama kawan-kawan kita yang satu dengan kita, terutamanya pergerakan Puteri Islam kat sekolah. Tak kira umur, hadirin hadirat, kakak-kakak yang saya hormati, kita bekerja kat sekolah ni, anggaplah yang tua itu kakak, yang rendah tu adik. Wujudkan satu keluarga yang sangat bahagia. So katalah kakak kena tegur, so positif. Kalau teguran itu memang betul, so bagi saya kita jadi pendengar yang baik, bersikap terbuka, kita boleh menyelesaikan banyak. So dalam banyak masalah, sebenarnya pandemik COVID-19 ini, kalau kita tengok, kalau kita seorang pemimpin yang boleh bersikap terbuka, nescaya kita ini boleh apa? Boleh menjadi seorang yang sangat bagus. Contoh kita buka sekolah, sekolah menengah ni belum buka, besok 5 bulan 4, satu negeri Melaka buka. Jadi bila buka tu nanti apa yang dia boleh buat? Dia akan congkel bagaimanakah co-curriculum dijalankan di sekolah. Sekolah rendah mungkin kita dah buka, bagaimana co-curriculum ni berjalan. Kita perlu mencetuskan idea-idea. So ditakdirkan kita jadi ketua pergerakan guru, pergerakan Puteri Islam. Mohon
terutamanya saya dan semua yang mendengar, supaya kita ada sikap terbuka. Kerana kalau kita ada sikap terbuka, insya-Allah kita tidak memudahkan, kita tidak akan menyusahkan, malah kita akan memudahkan orang lain dan kita tidak mudah melenting, mudah marah. Sebab orang yang bersikap terbuka ini amat bagus sikapnya. Okey, saya bacakan ciri-ciri orang yang ada sikap terbuka. So kita ada tak semak? Yang pertama, orang yang berfikiran terbuka ini, dia ingin tahu apa orang lain fikir. So bila kita nak jalankan tugas kita sebagai ahli puteri Islam, kalau kita nak buat tu, kita cuba fikir, apakah anak murid kita fikir tentang kita? Bagaimana pergerakan dia? Okay? Dengan cara macam ni, kita dah mempunyai ciri orang yang bersikap terbuka. Yang kedua, dapat cabar idea orang-orang lain. So, orang yang bersikap terbuka ni, dia tak terima idea dia saja. Bila dia boleh terima idea orang lain dan kat situ berlakunya jatuh bangun hujah, berdebat. Tak apa, cara baik. Berdebat ni sangat bagus. Sebab apa? Biar kita gaduh awal sebelum kita, bila rumah dah siap, orang kata apa, ketuk, menyanyi ketuk apa benda tu, kalau berubian dia tahulah tu. Jadi kita tak nak lah kita bergaduh-gaduh dalam persatuan kita punya pergerakan di sekolah. Jadi budak akan melihat kita. Okay? Yang ketiga, apakah ciri orang yang berfikiran terbuka? Dia tak marah. Bila orang tegur dia buat salah, dia tak marah, dia tak mudah marah. Sangat bagus. Seterusnya apa dia? Ada rasa empati pada orang. Macam saya kata tadi lah, bukan setakat kita tengok, kita rasa, tapi kita boleh menghayati apa yang dirasai oleh kawan, apatah lagi anak-anak murid kita. Jadi buka sekolah rendah dah buka. Saya tak tahulah sejauh mana kurikulum berjalan. Sekolah menengah 5/4. So saya dah ingatkan diri saya dan kita nak ingat kepada grup puteri Islam kita, bila perjumpaan pertama PPIM, tolong memudahkan. Jangan kita menyusahkan. Bila perjumpaan pertama kita dah menyusahkan mereka, ini kebanyakan bila adanya waktu kurikulum mereka akan lari, mereka tak datang dan sebagainya. Okey, apakah ciri lagi seorang pemimpin itu bersikap terbuka? Dia sangat rendah diri. Sangat rendah diri dengan apa? Ada dua perkara yang ada pada diri dia, iaitu adanya ilmu dan adanya kepakaran. Adanya ilmu dan adanya kepakaran. Ilmu ni macam mana? Ini macam ni lah salah satu kan. Kita dengar bagaimana nak buat buku law kan, buku sisipan. Selama ni kita buat lain. Jadi bagi saya tak apa, kita dengar, kita baiki apa yang kita dah buat selama ni. Dengan adanya dua perkara, sebab itulah Islam ni tuntut kita menuntut ilmu sehingga keliak lah. Sebab orang yang lagi banyak ilmu, tak kira lah ilmu tu dapat kat mana pun, dekat surau ke, kat masjid ke, kat balai raya ke, apatah lagi dalam medium-medium yang jelas dinamakan majlis ilmu, ini akan menyebabkan kita mempunyai sikap yang terbuka. Okay? Apalagi kita mahu mendengar orang lain nak cakap. So bila kita ketua atau kita jadi ahli, jangan takut memberi idea. Kalau kita jadi ketua kat sekolah, jangan terlampau rasa angkuh. Saya ketua, apa yang saya cakap hitam-hitam, putih-putih, maka kita takkan dapat melaksanakan aktiviti kita dengan secemerlang. Begitu juga dengan murid-murid. Kalau sekolah menengah ni, hadirin-hadirat, kakak-kakak yang saya hormati, kita tak ada anak-anak murid kita yang mana? Kadang-kadang dia lebih bijak, dia lebih pintar, dia lebih pandai. Contohnya dalam ICT So kita kena tabik spring, gunakan dia dan latih dia sebagai guru muda untuk membantu kita melaksanakan pergerakan, aktiviti pergerakan puteri Islam kita sebaik yang mungkin, menandingi ataupun bersama dengan uniform yang lain dekat sekolah kita. Okey, yang seterusnya apakah ciri yang terakhir orang yang ada sikap terbuka ni? Dia percaya kepada orang lain. Jangan percaya kita je, kita lah bagus, kita lah hebat. Kalau kita tak ada, tak jadilah benda tu. Selalu kita dengar ucapan-ucapan macam ni So kita kena tukar. Kita kena tukar kerana kita kena selalu bercakap kerana kita semula dengan izin Allah kita berjaya. Tidak ada orang yang cemerlang seorang diri. Kita ni cemerlang kerana apa? Kena ada orang sekeliling kita yang sangat hebat. Bermula dari siapa? Suami kita, anak-anak kita, keluarga kita, adik-beradik yang bagus kan? Doa mak bapak kita, seterusnya barulah kat luar. Adanya budak-budak kat sekolah, cikgu, kawan-kawan, barulah terus jauh-jauh. Sebab itu kita jangan rasa diri kita terlalu hebat. Sebab itu saya ambil ayat Az-Zumar ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah ingatkan kita, sesungguhnya orang-orang yang bersabar sahajalah yang akan disempurnakan pahala mereka dengan tidak terkira. Allahu Akbar. Jadi, dengan bersikap terbuka ni kadang-kadang minta maaf lah Ustazah saya ni dah 31 tahun berkhidmat. Mungkin kakak-kakak depan saya ni mungkin lebih. Okay, adik-adik. Jadi semakin tahun kita beriman, apa yang kita nak tunjuk kat sekolah,
kita ni semakin matang, semakin sabar, semakin kalau orang kritik apa, tak perlu melenting. Itu ciri orang pemimpin hebat. Perlu fikir dan kalau perlu bersemuka satu bilik yang kecil. Jangan kita marah-marah dalam mesyuarat besar, di dataran kat sekolah atau di ruangan yang besar-besar. Kerana walaupun betul kita cakap tetapi Rasulullah tak suka cara kita kerana kita mengaibkan orang tersebut. So kita kena belajar. Yang ketiga, apakah ciri nak jadi seorang pemimpin yang hebat agar melahirkan puteri yang cemerlang? Iaitu mengajak bukan memerintah. Saya ulang, mengajak bukan memerintah. Apa maksudnya? Dalam kita sebagai guru kat sekolah, kita nak didik dan kita nak bekerja dengan kawan-kawan kita, nak jadi pemimpin yang hebat, kita bukannya nak memerintah orang lain. Kebanyakannya kadang-kadang bila kita minta tolong, kita punya pertama intonasi kita kena jaga betul-betul. Okay, kalau pangkat pula kakak atau abang kita, atau pangkat yang lebih tua, makcik atau pakcik, sampaikan ke jaga pun kita kena jaga, orang kantin, pekerja pembersihan. Jadi apa yang kita amal ni budak-budak tengok. Bila budak-budak tengok, ini bonus untuk kita, maka dia akan cakap, betul lah cikgu ni diletakkan sebagai pemimpin pergerakan puteri Islam. Sebab Islam tu ada. Islam tu cantik. Islam tu sayang. Islam tu sabar. Islam tu bersih. Islam tu cemerlang dunia dan akhirat. Jadi kita kena buat. Yang ketiga ni, kalau nak minta sesuatu, biarlah kata boleh tak. Ini orang kata satu skill komunikasi asertif. Asertif. Kalau orang kata asertif tu apa? Kita selalu bila nak bercakap, nak minta tolong orang kan, kita selalu cakap, boleh tak tolong saya? Apa pendapat awak? Okey, kita nak buat perubahan dalam buku law. Kita nak cakap dengan kumpulan kita kan. Baru dengar hari tu, Puan Rosalinda. Rosalinda ke? Tak apalah, Kak panggil kau Rosalinda. Okey? Glamour sikit. Jadi apa yang diperkatakan oleh Rosalinda tadi, jadi kita mau cakap boleh tak kita macam ni. So kita guna perkataan kita. Jangan saya nak macam ni kau tolong sini. Yang paling utama ni kat sekolah saya tengoklah pengalaman saya, kena amalkan bila kita mengajar dalam kelas, bila kita bercakap dalam bersatuan uniform kita, gunakan perkataan yang dikata mengajar bukan memerintah. Sebab memerintah ni kadang kerja sikit, orang tu rasa banyak. Kerja mudah, tapi dia rasa susah. Sebab apa? Sebab tidak wujudnya persefahaman dan kasih sayang. So kita kena buat sama-sama kerana dalam memberi tugasan pada anak murid kita, dengan kawan-kawan kita besok kat sekolah. Sebab kita tahu kan dengan pandemik COVID-19 ni, anak murid kita ni ramai ditimpa kesusahan. Mak bapak dah tak ada pekerjaan ramai. Sebab itu kena fikir balik. Saya tengah berfikir ni. Sekolah saya ni memang B40 ramai. Buku log tu macam mana, yuran. Jadi kita akan bincang lah. Seperti yang dikatakan oleh Puan Rosalinda ni. Guru memang banyak berkorban. Sebab itu kadang-kadang Tuhan bagi guru yang banyak berkorban ini satu pengiktirafan yang diberikan di dunia. So apa? Kadang-kadang dia buat dia tak tunjuk pun. Tetapi bila Allah pilih, dunia melihat dia. Tapi apatah lagi, pengiktirafan Allah di syurga Allah nanti. Okay? So kita kena buatlah. Bila kita ada sikap mengajak bukan memerintah, maka di sini akan lahirlah apa? Akan lahirlah kasih sayang. Sebab itu yang dikatakan kasih sayang ni, bila sebut ada kasih sayang, maka kita akan bersikap tolak ansur. Okay? Kita suka tolong menolong di antara satu sama lain. Kita tak suka menyalahkan orang. Kita tak suka mengumpat. Kurang-kuranglah mengumpat tu tuan-tuan. Ni pun dah bulan Syakban. InsyaAllah kita nak berada dalam bulan Ramadan. Kita takut nanti Ramadan tahun lepas lebih baik daripada tahun ni. Na'udzubillah. Sama-sama. Jadi apakah fadilat bila adanya sikap mengajak bukannya memerintah, kita akan ada kerjasama. Bila ada kerjasama apa nak buat? Maka Allah kata dalam Nabi ingatkan kita dalam satu hadis Nabi muttafaqun alaih yang berbunyi ma la yarhamun nas la yarhamuhumullah. Nabi kata sesiapa yang tidak mengasihi manusia, nescaya Allah tidak akan mengasihinya. So orang yang suka mengajak, berkasih sayang, dia ada sikap empati, dia boleh letakkan masalah orang ke dalam diri dia, dia boleh hormat orang, rendah diri. Orang ini apa tuan-tuan? Dia akan melakukan banyak tolong-menolong. So dalam menggerakkan pergerakan puteri Islam kat sekolah, jangan bergaduh.
Dapat pula lama yang pimpin itu adalah ustazah. Kita tak nak martabat ustazah dipandang rendah. Nanti waktu tazkirah kat sekolah bagi tahu lain. Tapi bila dari segi pengamatan lain pula. Itu yang kita tak nak keliru. Okey, insya-Allah kita buat sama-sama. Yang keempat, bagaimana nak jadi pemimpin hebat untuk melahirkan puteri yang cemerlang, iaitu berdiskusi. Berdiskusi. Ataupun yang lebih senanglah orang kampung kata apa? Berbincang. So, nak jadi pemimpin hebat, bila nak buat sesuatu, kita perlu kepada perbincangan. Sebab ini ajaran Nabi. Nabi kata bila nak buat sesuatu, tanyalah orang sekeliling kita, mintalah idea mereka, dengarlah masalahnya, dengarlah idea-idea yang diberi. Kemungkinan idea yang diberi itu tidak terfikir pun, tetapi terbaik untuk perancangan kita. Dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, dalam yang keempat berdiskusi ni apa maksudnya? Kita tak ada masalah berbincang. Sama ada dengan guru, kita bincang dengan murid kita. Sebab bila kita berbincang ni akan timbul beberapa kategori. Guru dengan guru, murid dengan murid, guru dengan murid, guru dengan pentadbir, guru dengan pekerja, kita dengan ibu bapa. Ini sangat penting. Sebab kadang-kadang ibu bapa, dia tidak melihat apa yang kita kata, tetapi dia lihat apa yang kita amalkan. Jadi kita doa sama-sama supaya kita boleh dapat sesuatu yang terbaik melalui perbincangan, perbualan yang kita dapat buat di antara satu sama lain. Jadi sebab orang yang sangat bagus ni, berbincang, dia suka berbincang ni, maka kita ni dia dikatakan orang yang sangat berusaha, sedaya upaya untuk membantu orang lain. Kita tengok satu petikan hadis. Riwayat Al-Khatim, dia kata, man qada li ahihil muslim hajatan kana lahu minal ajri kaman haji wa'tamar. Yang bermaksud, sesiapa yang memenuhi hajat saudaranya yang beragama Islam, baginya pahala seperti pahala orang yang mengerjakan haji dan umrah. Allahu Akbar. Jadi orang yang suka memenuhi hajat. Contohnya kalau kita lah suka bincang, contoh kita kira besok jumlah puteri Islam kita, berapa orang budak susah, berapa orang tak boleh beli baju. Kita pun minta lah ke kawan kita yang mungkin ada rezeki lebih, kita belikan baju dia. Yang tak ada buku log, kita kumpul dana cari, belikan. Tuan-tuan, hadirin hadirat, para puteri, pemimpin-pemimpin hebat, kita telah menjadi orang yang apa? Nabi kata, orang yang memenuhi hajat. Jadi kita punya pahala amat besar. Apa dikata? Seperti orang yang telah mengerjakan haji dan umrah. Na'udzubillah. Allah Akbar. Buatlah. Kita jauhlah perkara yang tak baik. Na'udzubillah. Tak nak perkara yang terungkit-ungkit. Dan yang terakhir, nak jadi pemimpin hebat, iaitu kita mestilah memberi teladan. Menjadi teladan. Ataupun memberikan teladan. Kalau saya, kita bermula dari mana? Mestilah dari rumah. Jadilah ibu, isteri, anak, adik-beradik yang sangat hebat. Maka bila kita kat rumah dah bagus, kita akan bawa di tempat kerja, sekolah rendah atau sekolah menengah. Jadi apa? Jadi guru yang hebat dalam kelas. Tak curi tulang. Kita mengajar. Waktu pokok kita jalan ke aktiviti. Waktu PDPC kita masuk kelas. Kalau PDPR online kita buat. Ini yang dikatakan guru yang sangat hebat. So dalam teladan ni saya bagikan kepada 5 aspek. 5 aspek kita kena jaga. Saya bersama doakan saya doakan hadirat yang masih bekerja sebagai guru, apatah lagi pemimpin puteri Islam di negeri Melaka untuk dapat menjadi teladan. Pertama, dari segi perkataan. Kita tak nak jadi guru pemimpin Islam yang selalu cakap, cepatlah bangang, minta maaf. Engkau tinggi main sini, engkau putih main sini. Kalau boleh hafal nama, nak panggil macam tu boleh, tapi panggil yang cantik-cantik. Cantik main sini nak. Alamak, manja. Main sini sayang. Itu adalah doa pada kita. Yang kedua, dengan tingkah laku kita. Datang awal ke sekolah, buat kerja. Waktu makan, waktu berehat, waktu masuk kelas, waktu koko. Ini sangat bagus. Laporan lengkap, dokumentasi buat. Sangat bagus. Yang ketiga, melalui pakaian kita. Kita ni dah katakan apa? Puteri Islam tutup aurat sempurna. Apa dimaksudkan sempurna? Kalau orang perempuan, kecuali muka dan 2 tapak tangan. So tudung kena labuhkan. Labuh kat mana? Bawah. Tutup. Sebab Allah ada bagi satu keunikan dekat dada kita ni. Minta maaf. Kalau yang lelaki ada dengar dalam siaran ni, tutup. Selagi kita tak tutup, kita buat kerja sia-sia. Itu sebab dalam Isra' Mi'raj Nabi tengok kita ramai dekat neraka. Nabi kata kerana apa? Kerana orang perempuan tak boleh buat arahan Allah atau perintah Allah yang keempat. Apa dia? Yang keempat tu menutup aurat dengan sempurna.
Hari ni ramai orang tutup tapi tidak sempurna. Maka sia-sia. Tutup aurat kita, okey? Supaya kita anak-anak sekolah rendah, anak-anak tadika, prasekolah ke, dia apa tak lagi sekolah menengah, dia boleh tengok. Sebab itu saya kata Kak Sukan macam mana pakaian kita nak turun padang, kita kat sekolah macam mana, kita bila bergerak co-curriculum macam mana, itu adalah dakwah kita, jaga pakaian kita. Yang keempat, pergaulan kita. Khususnya kat sekolah, kita dengan orang lelaki macam mana nak cakap, dengan budak-budak, dengan pentadbir, dengan pekerja. So, kena jaga. Jangan terlampau mesra alam. Minta maaf ada laporan saya terima dalam ladap-ladap guru. Ada kadang-kadang pergaulan cikgu-cikgu perempuan melampaui, tak jaga terlampau sangat nak mesra. Sayang-sayang tu tak sesuai lah untuk orang lelaki, okey? Ataupun melengguk-lenggukkan suara. Ataupun kita bertepuk-tepuk tampang ni. Kita ni yang perempuan. Alah, akak dah anggap kau dah macam adik dah. Akak dah kahwin, dah ada cucu dah. Tak, dalam Islam, haram tetap haram, halal tetap halal. So, kita kena jaga. Dan yang terakhir, dari sudut ibadah kita, doa pada Allah. Sembahyang 5 waktu kita jaga di awal waktu. Baca Quran setiap hari, walaupun sehelai Al-Quran. Kita qada puasa kita sekarang ni, yang belum qada. Jaga puasa Ramadan kita tahun ni sebaik paling mungkin. Sebaik yang berlalu. Apa lagi? Jaga aurat kita. Buat baik dengan orang. Amar ma'ruf nahi munkar. Bersedekah. Jaga mulut. Amalkan mulut. Inilah doa sampingan. Di samping kita beribadat kepada Allah secara khusus. Tunaikan solat-solat duha. Solat sunat seperti duha. Contoh pemimpin puteri Islam, tolonglah wujudkan solat duha dekat sekolah. Biarlah kita mengotai duha. Buka surau untuk perempuan, panggilkan kawan kita, don duha. Siapakah yang memulakan? Adalah guru-guru pemimpin pergerakan puteri Islam. Mungkin yang mendengar ini bukan dia punya option agama, tetapi saya public spring kadang-kadang saya tengok kat sekolah saya, dia bukan guru agama, tetapi amalnya, pakaiannya, tingkah lakunya lebih baik daripada saya, daripada sebagai seorang guru yang bergelar ustazah. Sebab itulah kita jadikan benda-benda ini semua sebagai satu untuk melengkapkan diri kita. Jadi itu setakat itu saja untuk perkongsian saya pada petang ini kepada semua yang pakar kakak-kakak. Saya doakan terus sihat, berada dalam keadaan dirahmati Allah terus, dapat mencapai Syakban dan Ramadan seterusnya hingga akhir hayat dengan berkat umur yang berkat, masa yang berkat, mati yang berkat di sisi Allah. Dan tolongkan doakan kami kepada adik-adik ni dan sahabat-sahabat untuk kita jadi insan yang berkat dunia akhirat. Akhir sekali daripada saya, jangan kita sibuk mendapat pengiktirafan orang lain. Sibukkanlah diri kita untuk mendapat pengiktirafan Allah. Kerana pengiktirafan Allah itu kekal abadi. Itu saja yang baik pada Allah, yang kurang daripada diri saya sendiri. Minta maaf banyak-banyak. Selamat teruskan Syakban. Selamat menyambut Ramadan. InsyaAllah kita jalankan pergerakan puteri Islam. Sekolah rendah, sekolah menengah. Sebagai negeri Melaka. Di antara negeri yang best sekali menjalankan aktiviti pergerakan puteri Islam. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you. Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Ustazah Rozita Abdul Hamid atas penyampaian slot motivasi yang terbaik sebentar tadi. Banyak ilmu yang kita timba dalam sesi ini dan pada ruangan chatting juga banyak kita terima komen-komen yang positif dan semua orang saya harap bersemangat untuk kita meneruskan slot kita yang seterusnya ini sehingga tamat pada petang ni. Walaupun kalau kita lihat kat Melaka ni saya rasa dah banyak yang cakap cuaca tidak berapa mengizinkan, tapi kita berada dalam rumah, insya-Allah selamat. Okey, diharapkan semua pemimpin PPIM Negeri Melaka akan menjalankan amanah kita sebagai pemimpin dengan lebih komited lagi demi kecemerlangan ahli-ahli puteri sekolah masing-masing. Selepas ini kita akan ke bahagian kedua majlis kita pada petang ini, iaitu majlis perasmian Mesyuarat Agung dan Mesyuarat Agung PPIM Perhubungan Negeri Melaka kali ke-20. Mohon hadirin setia menunggu dan kekal dalam talian kerana link SPLG akan diberikan pada akhir majlis kita pada hari ini.